Waalaikumsalam, sir. Alright, kita terus kepada konten yang kita mulakan tadi, yang saya kira ada sambungan dia. Okay, saya dah discuss tentang bagaimana kita nak check dan equation ataupun rumus bagi to examine the balancing of closed loop polygon, right? Dengan formula n-2 tu kan, dan 180 kali dengan 180 equal to the observed internal angle. Untuk internal angle saja. Kalau untuk exterior, ubah n minus tu jadi n plus 2. Sama saja kan. Alright. Yang tadi tu dah dapat jawapan dia balance ke tak? Siapa nak bantu jawab? Tadi. Oh, di atas ni. Alright. Yang ni ke? Bukan, sir. Saya rasa yang pertama tadi, sir. Yang ni? Yang ni ke? Yang ni Yes, sir. Yes, sir. So, berapa ni? Balance ke tak? Kita dapat berapa total dia? Theta 1, theta 2. Dan kita tahu yang sebelah minus ni 540 kan? 540. Dia equal ataupun tak dengan sum of observed angle tu. Yang theta tu lah. Theta you kira tu. Sama ke tak? Berapa dapat ni? Theta 1, theta 2, theta 3 and 4. Ataupun ada isu kat mana tak kerti nak kira. Tak kerti nak kira theta. Theta 3 boleh kira kan? Senang je lah. Theta 4? Theta 4 tak kerti. Alright, kita cuba zoom theta 4 Zoom theta 4. Dah. Tengok. Kalau kita buat di theta 4 sini. Okay. Sini. Maknanya kita tahu bearing yang kita measure dari 4 kan. Dari 4 adalah 3050. Setuju dengan saya? Betul tak? Betul? 43. Betul. Maknanya angle mana? Angle ni kan? Daripada meridian ni di sini. Jadi kita tak ada yang ni kan? Kita nak yang ni. Kalau ada yang ni, kita total dapatlah jumlah sudut yang di session 4. Betul tak? Betul tak? Kita ada satu segmen sahaja. Yang ni kita tak tahu tak? Yang ni 30-50 kan? Yang ini macam mana dapat ni? Segmen yang kedua ni. Bearing 4 ke 1 ni which one? Which one? 300. Jadi sini 360 kan? Betul tak? 1% penuh. Betul. Jadi berapa bearing segmen ni? 60. So,
60 tambah dengan yang ni. Dengan sebahagian ni, coik ni. Dapat? Betul gitu? Itu cara dia. Ke ada cara lain yang jawapan dia sama? Sir, boleh ulang ke, Sir? Ulang Alright. Dalam case station 4 ni, kita bahagikan kepada dua bahagian dari meridian dia. Meridian dia kita terbitkan dari 4 yang mana dia tegak ke atas lah kan? Ni, KN. Kita tahu meridian ini dia punya movement dia, pusingan dia, alright, dia bergerak ke sini, east, betul. Dia bergerak ke bawah ni, south, and then ke sini ni, west. Jadi, 0 di sini. Okay, clockwise. 90, 180, 270, and then 360 di sini. Betul tak? Satu pusingan ikut jam penuh. Okay? Jadi bearing yang kalau kita dah nak kira sudut interior dia di station survey, kalau kita nak kira di 4, jadi kita kena lihat bearing yang dicerap dari station 4. Jadi di sini kita ada garisan 43 dan 41 kan? 43 kita dah setuju. Inilah bearing yang dicerap 30, 50 minit. 210 ni bukan, ini back bearing dia. Bearing 41, bearing yang kita cerap 300, maknanya dari N ke sini 300 kan. So dia ada baki berapa di sini ni untuk capai ke meridian north ni? 60. 60. Satu segmen 60. Segmen sini ke sini ni 30, 50. So, you jumlahkan satu segmen 1 dan segmen 2, dapatlah interior angle di station 4. Faham? Dapat tak? Okey, Sir, faham, Sir. Alright. Then, now, you boleh total observe angle dia, balance ke tak?
Sorry tadi ada call. Right. Berapa dapat tadi? 540 Dapat 362 20 betul minit. ke? 300 pula, 500 pula dah. Dia yang ideal berapa? N-2 kali 180, 340 kan? 360 kan? Yes sir. 360. Maknanya sini 360 bukan 540. 360 tak samalah. Berapa sini you dapat? 362. 36 apa? 362 20 minit. So nampak tak error dia berapa? Error dia 2 degree 20 minit kan? Sepatutnya 360 sama kan? Dia tak balance. Nampak tak balance tu? Ini the way kita nak semak balancing untuk sudut dalam, mencari angle Jadi yang bearing-bearing ni sebenarnya kita dapat dari cerapan di lapangan. Ni raw data. Sebab raw data. Sebab dia ada beza forward dan backward tu. Faham tak kelas? So kita ada method untuk kita adjust bearing ni. Nama dia local attraction method and include angle. Saya nak tinggalkan yang dua tu dulu sebab saya nak bagi hampir dengan apa yang you patut tahu untuk buat lab tu. Tapi saya ingat tak sempat setengah jam ni. Okay, saya buka yang ni lah. Sebab ada lagi beberapa kaedah ni, bagaimana maknanya kalau kita, saya pergi ke home ni, mana lakaran lama. Lain pun tak bagus. Cepat sikit. Okey. Oh, ni bukan Tak apalah. Cuba bangun. Jadi kita ada kaedah bagaimana kalau kita diberi bearing macam itu, let's say bearing macam tu dan kita ada sudut macam tu kan. Alright. Ni kita ada sudut 120 degree contoh dan ini adalah station survey, station survey 6 ring 2 1 2 3 kan contoh. Jadi bearing satu, bearing 2 1, bearing 2 1, bearing 1 2 dan bearing 2 1. Bearing 2 1 ni kita letak 80 contoh. 80 degree 20 30 saat and then macam mana kita nak kira bearing untuk 2 3? Include angle ni kita dah tahu dalam dia. Boleh bantu? Boleh buat? Boleh sir. Okey, macam mana nak buat? Kita draw meridian kita buat sama-sama. Kita draw di sini. And jadi kita tahu bearing 21 ni lah kan? Inilah kan? Betul tak? Betul sir. 80. Betul. Betul sir. Jadi kita tahu angle sini ke sini 120, tinggal lagi 80 tambah dengan ni lah, kita dapatlah bearing 2 3. Betul tak? Betul Betul sir. sir. Jadi 200 degree 20
30. Yang ni yang perlu you faham lah. Sebab nanti kita akan banyak, kita akan guna banyak kaedah macam ni. Alright. Saya tak sure. Kita ada. Saya dah sebut ke belum ni? Ni slide ni. Traverse method of traverse and booking. Method of traverse and booking. So kita ada dua method untuk traverse. Internal angle method and then bearing method. Jadi yang famous yang untuk yang kita align, yang kita address untuk lab tu, makmal kita adalah closed loop kaedah bearing traverse. Sudut booking kaedah bearing. Kita baca angle, kita proses, kita bina, bentukkan traverse kita menggunakan kaedah bearing. Yang keduanya kaedah sudut dalam ataupun kaedah sudut. Kita panggil internal angle method dan bearing method. Ada dua kaedah. Jadi untuk engineering survey, dia jadi satu benda yang common, bearing method lah. Traverse yang kita selalu apply untuk guna. Guna maknanya kita dari segi booking and then calculation sebagainya. So kaedah bearing method. Itu guna maksudnya kita buat, kita execution, kita operate running bearing method sebab dia lebih comparable dari segi durasi dan kita boleh calculate transfer coordinate daripada session yang kita tahu kepada unknown dengan mudah lah sebab kita play dengan bearing. Kita deal dengan bearing. Kita tak nak angle. Sebab angle ni dia just untuk dalaman saja. Dia nak tahu kekuatan network ataupun triangulation saja ke sudut ke triangular apa? Ke segitigaan. Kan? Ke segitigaan. Jadi dia play dengan angle method. Jadi kita boleh check macam tadilah kan rumus dia n-2 /80 tu. Jadi bearing method ni kita deal setiap garisan tu kita nak dapatkan bearing dia. Bearing dia maknanya whole circle bearing lah, whole circle angle. Yang mana nature dia measured must be ikut jam, must be clockwise and then started at end of north meridian. Ingat meridian di atas permukaan bumi, di mana saja kita berada, kita sedang mendaki bukit ke apa ke, dia sentiasa paralel di atas kepala kita. Right? Dia sentiasa paralel. Malah di setiap stesen pun dia sentiasa paralel. Okay. Jadi ada dua kaedah. Jadi usually from theoretical session, first sight is taken. Okay, saya tak nak cerita yang ni. Angle method saya nak tinggalkan dulu. Tapi kita akan belajar juga angle method. Saya nak go untuk traverse method dulu. Bearing method dulu. Traverse technique by bearing method. Tapi cerita ni. Okey, kalau dalam cerita ni, contoh ni, kita bentukkan di lapangan, beberapa stesen kita tanda. Dan kita dah plan pun kita nak bina satu traverse. Saya dah cerita belum? Traverse ada dua types. Satu traverse terbuka, open traverse and closed traverse. Open traverse ni dia punya garisan-garisan itu terbuka lah dari segi geometrika dia. Tapi kalau closed traverse, kalau kita define according to geometrika dia, so dia ada banyak stesen, banyak garisan tetapi dia membentuk closed loop. Geometrika dia closed loop. Bukan 4 segi lah kan. Kalau ada 10 ataupun 15 stations, dia pergi je mana tapi dia looping balik. Dia bentukkan polygon tertutup balik. Itu closed traverse yang kedua. Ataupun jenis traverse closed loop. Ataupun yang kita define sebagai polygon closed loop. Ada dua sahaja. Alright.
Jadi yang kita nak buat ni untuk makmal closed loop traverse booking by bearing method. Clear kan? Clear. Jadi kita bila bina, dalam contoh ni saya letak session tak banyak lah. Ada 5 session saja. Dan kenapa bentuk macam ni? Suka-sukalah. So you boleh bentuk lah. Bentuk tu terpantau ataupun terpandu oleh apa objektif kita bina traverse tu. Objektif traverse tu kalau untuk mapping area, jadi selalunya kita keliling dia lah. Let's say dalam ni dia ada housing area, dia ada apa something yang kita nak bina, so lalu kita akan keliling dia lah. Tutup balik macam tu. Traverse polygon ni bila dah ada bearing distance masing-masing, each line ni kita boleh kira dari segi keluasan dia. Kita boleh kira dari segi accuracy dia. Tadi kita buat balancing angle kan. Cuma itu kaedah sudut. Tapi kalau kaedah bearing, cara nak kira accuracy ataupun apa nama tu, closed loop polygon tu bukan macam itu. Cara lain pula. Dia ada traverse computation pula. Okay. Right. Sebenarnya kan gambar ni dia reflect dengan sini. Tak apalah. Saya nak cerita pagi ni baseline. Okey, untuk memulakan reading untuk garisan-garisan traverse ni, dia jadi satu kepastian, kewajipan mestilah bermula dari baseline. Jadi dalam dalam 5 garisan ni kita kena appoint salah satu ni sebagai baseline. Jadi dalam kes ni yang kuning ni. Yang kuning ni maknanya garisan 1 2 ni. Kita kena letak dia sebagai baseline. Maknanya bearing dia mesti dah ada sebelum kita mula. Nak letak kosong-kosong je boleh ke? Tak digalakkan lah kalau kita nak plan. Kalau kita plan nak gunakan keadaan bearing. Jadi kita letaklah any value 30 saat pun tak apa. 0 degree, 0 minit, 30 saat. Alright. Jadi itu sebagai assumption. Otherwise kita juga boleh guna prismatic compass. Dapatkan bearing andaian dulu. Bearing prismatic compass ni bearing bukanlah kita dapat nilai yang tepat kan. Tapi tak apa. Itu starting dia. Saya rasa itulah yang sesuai untuk kaedah untuk akademik. Tapi baseline ni untuk yang real world, real holistic ataupun lebih holistic, dia define dengan cara yang lain. Apa? Dalam kes ni kita nak bagi you faham. Right, bearing baseline untuk figure ni, right, kita boleh pilih mana-mana saja. Dalam kita nak jadikan 2, 3 boleh, 3, 4 boleh. Salah satu ni mesti kita namakan dia sebagai baseline. Sebagai garisan rujukan. So, dalam kes ni, kita rancang, kita nak measure ikut alfabet, ikut numbering yang kita letak lah. 2, 3, 3, 4, 4, 5 kan. Jadi, first station yang kita set up instrument, started at 2. Itu kalau kita plan macam ni, numbering dia. 2 ni session pertama. And then ketiga. And then pindah ke 4. Pindah ke 5. Nah, last kali alat di 1. Alat apa? Chirolite lah. Ataupun total station. Kalau kita kata chirolite pun boleh. Chirolite kan. Chirolite maknanya alat hanya untuk mengukur sudut. Kalau nak ukur jarak, so kena tarik tape lah. Kena guna tape. Tapi kalau guna total station, total station dia kombinasi angle measurement and distance measurement. Malah dia ada lagi elemen yang lain yang lebih kita kata advantages is data storage. Malah dia ada lagi kelebihan dia boleh buat, dia ada dalam tu calculation.
kemampuan untuk memproses data, tapi a bit lah. Seperti nak kira triangulation, nak kira coordinate, automatically embedded dalam total session. Total session ni modern lah, yang modern, yang measure distance secara elektronik. Dan saya boleh bagi tahu cedolak ini dah dikira outdated lah pun. Ni zaman sekarang ni outdated lah. Sebab apa? Sebab dia tidak ada, maknanya leceh lah, kita nak ukur jarak guna tape, dan tu jarak yang antara session tu kalau jauh lebih 100 meter kena ada tupang, mana ada tape sampai 200 meter kan, tape 100 meter je. And then kalau guna total session kita boleh measure once, one shot 300 meter pun boleh. Jauh sekali je dapat jarak. Jadi you nampak reflector tu, kan? Boleh je measure distance. Okay. Jadi cerita dia distance. Okay, baseline tadi. Jadi baseline ni kat mana nak set up ataupun nak assume mana-mana saja garisan. Dalam kes inilah, dalam teori yang kita boleh belajar gitu, mana-mana garisan saja. Dalam kes ni garisan 1, 2. Okay, baseline. Ada nak tanya pasal baseline tak? Baseline can be choose mana-mana garisan. Apa special baseline tu? Baseline tu kita kena katakan bahawa nilai bearing pada garisan tu dah ada. Nilai bearing tu boleh kita assume saja. Ataupun guna kompas. Dalam kes ni dia assume 1, 2 ni guna kompas 6530 minit 00 saat. And get the bearing from 1 to 2 using compass. Okay. Record at first line is field work both as a datum from PC and everything. This means that the reference bearing is obtained from the prismatic compass. So okay. Saya rasa tak sampai nak cerita dia. Sebab dia tengok booking form dia macam ni lah. Booking form dia. Dia ada column untuk station, dan yang saya circle ni, yang saya bulat-bulat ini adalah nota ni saya dah share. Saya dah share ke saya salah share? Aduh, saya salah share kot 3B ni. Saya bagi nota yang chapter 2 kan, prismatic compass kan. Kalau chapter 4. Sikit saja bendanya, tapi explanation dia cukup inilah, panjang. Gini saya masukkan sikit lah. And then ini kolom untuk yang ni 2, kita plan nak move ke sini. Jadi kita diri alat di stesen 2. Bila kita diri alat di stesen 2, jadi kalau ni movement dia, kita kena letak 1, 3. 1 ni adalah di belakang ni, asalnya di sini ni di sini ni. And then ni sini depan. Okay. Ni adalah alat lah. Ni adalah alat. Ni alat sini. Okay, ini starting. Starting lagi tu. Jadi 2, 1. Right. 65, 30 ni bearing 1, 2. 2, 1. 2, 4, 5, 30. Ini bukan kita measure secara ni. Ini kita set bearing ni. Itu baseline. Itu special dia. Baseline ni kita set bearing ni. Kita set bearing. Kita set nilai
bearing tu pada alat ni baseline. Kenapa tak ada beza dia lah, dia ideal. Fore and backward bearing ni kalau kita compare dia dapat 180 exactly. Hanya untuk baseline saja. Okay, untuk starting. Jadi kalau you tengok sini 21, 24, 5, 30. Jadi kalau you tengok di bearing angle ni dia ada FL, FR. FL ni similar to FB. Bukan Facebook. Forward bearing. And then FR similar to back bearing. Kalau dalam bahasa ni face left, face right. Penyilang kiri, penyilang kanan. Penyilang kiri maknanya sama saja dengan bearing hadapan. Penyilang kanan sama juga dengan bearing belakang. Right? Jadi perbezaan antara dua kolom ni 180. Kalau you tengok yang baseline ni, you tolak dua ni, you akan dapat 180 exactly. Itu ciri-ciri yang perlu ada pada baseline. Alright? And then 23. 23 ni merah sebab you cerap pada alat. You dapat ni angka ni dari panel display on the instrument. Alright? Ni 23. 21 you set bearing 24, 5, 30 ni. And then you aim betul-betul. Tengok video yang saya pernah share tu lah. You aim pada window dia, masukkan ni di belakang, kita panggil reflector belakang. Ni reflector depan. Kenapa depan? Sebab dia punya movement dia ikut arah jam. Dalam kes ni kalau kita nak move ikut sini pun tak ada masalah. Tapi kita kena tukarlah yang ni front, yang ini back. Dalam kes ni yang ini back, yang ini front. Ataupun kita panggil sebagai reflector ataupun target depan, target belakang. Jadi bila kita set bearing 24, 5, 30 dan kita aim pada bearing depan, stesen depan, kita dapat dalam dua situasi, dua nilai lah. Bearing depan, bearing face left 118, 47, 00. Okay. And then di mana datangnya 298 ni? Back bearing ni. Back bearing ni alat masih lagi stay dekat 2 je. You tak pindah alat ketiga pun. You tak observe secara direct pun. You just berada di 2, you boleh semak back bearing dia dengan cara transit to face left, face right. Daripada face left, kan, you buat reading, you aim, then dia ada satu term kita namakan dia sebagai transit. You transit, you aim, you transit, you pusing teleskop tu pada alat tu secara vertikal, and then you aim balik pada target di front, di depan 3, you akan dapat sepatutnya ideally 298 4700. Tapi apa yang berlaku? Ada beza 12 saat. Betul tak? Dekat sini ni, beza 12 saat. Jadi yang ni yang nak kena solve ni. Ni. Face left, face right ni lebih faham bila saya tunjuk demo di sinilah. Otherwise kalau you dapat lihat video tu, saya rasa saya tunjukkan face left, face right tu. Alright. Jadi ada beza. Kan? Okay, faham tak setakat ni? Last. Susah. Susah ke nak faham? Susah ke senang? Pening-pening Senang sikit ni, je. ramai student dapat A ni. A plus lagi. Boleh sebenarnya. Sebenarnya sebab you di awang-awangan saja. Bila you nampak whiteboard, nampak alat tu, senang saya cerita nanti. Jangan risau. Tak perlu worry pun. Subjek yang paling senang ni. Senang sangat. Macam mana tadi? Siapa yang menyambut tadi? Saya sir. Macam mana? Ada pening-pening sikit lah nak faham ke tu. Kejap face right, kejap Pening face awal-awal left. je sebab petang ni Najmi. Petang ni pening lah. Saya pun berkali, 2 kali dah. Bercakap tu. Right. Tak apalah. Saya itulah saya tak nak cerita. Boleh je kalau nak laju pun, tapi itulah.
No point juga. Saya share nota ni dulu. Tapi itulah. Nak ceritanya bila you baca 2-3, bearing 2-3 ni guna alat, you dapat perbezaan 12 second ni. Yang mana ideally dia tak sepatutnya ada beza kan. Dia dapat tepat 180. You baca dalam dua keadaan. Alat masih lagi stay tak pindah tapi you boleh dapat back bearing dia. Dengan cara transit to face right. Transit ni perbuatan dan juga term. Istilah dan buat sekali. Nama dia transit. Macam mana transit? You pusing teleskop itu dan you aim balik pada alat tu. Dan dia akan bagi reading back bearing untuk 2-3 ataupun bearing 3 kedua. Itu yang kita buat di lapangan. Faham tak? Blur kan? Boleh. Pelajar yang 3A tadi boleh je. Ha? Ada susahnya insyaAllah. Cuba kita polish balik kan nanti you sampai kampus. Kena rajin tanya lah. 2, 3, 3, 2. Okey, you dapat bearing dia. Beza dia 12. Jadi beza 12 ni, you kena puratakan dia. Tahu? Puratakan dia maknanya 12 second lebih ni bahagi 2 lah. Kan? Bahagi 2. Bahagi 2 maknanya dapat 66 lah. Dapat 66. Kenapa saya tulis min 2 untuk ketiga ni di sini satu baris 2 3 dia guna 118. Kenapa dia tak guna face right? Face right ni bearing terbalik, bearing 3 2 tapi di sini kita nak from session 2 to 3. Dari 2 ke 3 tu sebab kita ambil 118 sebelah sini. You ingat untuk min ni dia pegang sebelah face left saja. Okey. Maknanya 6. Kenapa 6? Ni 12 bahagi 2. 12 ni apa? 12 lebihan di sini ni. Bila kita baca dalam face right ataupun back bearing dia lebih 12 second. So kita bagi 2. Kenapa bagi 2? Memang rule kena bagi 2. Ni bagi 2. 1, 2. Bagi 2 dapat 6. 6, 6. Maknanya 6 second hujung kena ada. Bila kita minkan dia. Min untuk bearing ni lah. Bearing ni. Bearing 2 dan 3. Tu sebab kita ambil ni. Right? And then dapat 6. Yang ni pun tuliskan dulu. Ni pun tak penting ni. Bukan tak penting. Tak nak tengok lagi. Okey. Dapat min. Dapat min dulu. Dapat min Okey. Then min. Bila min, dapat min, kita pindah instrumen ke session 3. Pindah ke 3 dan ini akan jadi back lah. Akan jadi back. Oh, ini alat. Ini alat. So, ini adalah ini depan. Ini back, ini front. So, ini alat di sini. Jadi, bearing 32 sekarang nak ambil yang mana? Allah. Bearing 32. Nak kena set balik. Yang ni dia kita set. Dan bila pindah alat kita set balik. Set bearing ni. Set bearing 32 lah. Bearing 32, bearing yang mana? Tulis di sini. Di sini. Alamak. Bawah. Ni. Bearing 32 ni. Bearing 32 ni bearing yang 29. You silang saja lah ni. Terus silang. You silang saja. Allah. Salah pula. Silang saja. Silang. Okay. Itu orang gitu.
Tapi you tengok ya, untuk starting dia ni mesti sama 66 dah. Sebab kita dah cancel dah out 12 dah. Kita dah bagi 2 dah. 298, kenapa 298? Sebab 32. Ni dah back bearing dia. Kena duduk belah sini. Tapi dah tak ada 12 dah. Kita dah minit 12. Kita dah bagi 2 dah. Dah purata pun dekat sini. Okay? Faham tak? Sebelum kita baca 34. Dan bila kita baca 34, kalau sama-sama dalam kes ni sama. Kalau sama senang, turun terus. Sama je. Kan? Tak ada min. Min pun sama lah. Ada beza lah min pun. Tapi dia ambil 34. Yang inilah. Nak tanya? Saya pun nak tanya. Soalan? Mengantuk tu petang ni. Okay, kita tengok Syed Irfan Hamdi ada? Syed Irfan Hamdi? Ada saya. Ada. Qayyum Jamil. Ada sir. Putri Nur Syuhana. Ada sir. Nurin. Nurin Najla. Nurin Najla. Ada. Ada. Nur Abidah. Ada sir. Nomi. Saya sir. Awak pun blur juga Nomi? Awak blur ke boleh ikut sikit-sikit? Sedang kecap sir. Sedap. Tak kecap, tak terkecap. Hopefully ya masa sikit tapi tak apa, lambat siapa. Iman. Mana Iman? Okey Iman. Okey ke tak? Okey, sir. Ada. Cuba on kamera mana yang boleh tu. Hilang untuk ni. Siapa boleh on kamera? Amanina Husna. Apa nama tu? Mana? Syed Irfan. Amanina Husna, Anisha. Apa tadi? Ini tak tidur belaka ni. Ini sengkam mata semua ni. Ini memang berjaga semua ni. Terima kasih banyaklah. Sebab masa ni memang puncak ni. Penat dengan mengantuknya kan. Betul tak Amin? Ngantuk. Okey. Hadis ni dia memang berpakat dah. Dia kena prepare banyak perkara kan. Dia kena ada lipstick bagai semua. Jadi aduh. Apalah. Dia kita saya share dulu yang manual sheet dia, apa yang you kena buat untuk lab 2 ni secara ODL. Macam mana kita try to make apa kefahaman exposure yang you boleh buat secara atas talian ni untuk memakmal yang perlukan hands on macam traversing ni cukup susah sebenarnya. Jadi kita tak boleh nak pergi ke maksimum. Kita just minta you calculate and then you dapatkan data final saja. Okay. Jadi saya nak share teruslah nak share dalam ni manual lab ni untuk you lihat dulu. Mana yang A tadi? Macam mana ni?
Okay. Alright. Thank you very much. Saya doakan sentiasa mendapat keafiatan lah bagi semua. Afiat ni aman, selamat dan sihat tubuh badan. Okay, nanti kita jumpa insya-Allah sempat dengan you all pada you datang hari Sabtu 26 hari bulan kan. And then the Isnin tu kelas dengan minggu seterusnya lah. Saya ingat dah awal November kan. Awal November. Awal Disember. Alright? Okay. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sir. Salam. Terima kasih, sir. Terima kasih. Terima kasih, sir. Terima kasih, sir. Terima kasih, sir. Welcome.